Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan sambung dengan chapter 2 Security Policies and Procedures dengan subtopik Encryption Technology. Pertama sekali kita tengok dulu apakah terminologi yang terdapat dalam kriptografi. Yang pertama adalah encryption ataupun dalam bahasa Melayunya enkripsi, di mana tugas encryption ni adalah merupakan suatu fungsi yang menukarkan plain text ke dalam bentuk format teks yang tidak boleh dibaca. Okey, itu adalah encryption. Kemudian ciphertext adalah merupakan suatu data yang telah dienkrip, di mana data-datanya telah di scramble, maksudnya telah dicampur aduk. Kita bayangkan macam coklat, ataupun kita bayangkan sebagai sel campur, di mana mula-mula kita simpan kacang hijau, lepas tu kita ada jagung, kita ada sayur-sayuran dan sebagainya. Lepas tu bila kita buat satu masakan, kita campurkan dia, jadi dia dah dalam keadaan yang macam bercampur aduk. Itu yang dinamakan sebagai ciphertext. Data yang mula-mula tadi disusun, kemudian bila dia berada dalam proses data yang telah dienkripsi, dia di-scramble, data di-scramble yang menyebabkan dia tak dapat dibaca. Itu yang kita panggil dia sebagai ciphertext. Kemudian decryption adalah suatu proses di mana data yang telah di-encrypt tadi ditukar semula dalam bentuk plain text. Okay, tadi daripada plain text kepada data yang tidak boleh dibaca, yang tu adalah suatu proses enkripsi. Sekarang ni kita nak tukarkan data yang tak boleh dibaca tadi dalam bentuk plain text, maksudnya data yang dah boleh dibaca. Yang tu pula yang kita namakan sebagai proses decryption. Kemudian cryptanalysis adalah merupakan suatu proses ataupun suatu kaedah di mana ianya mencari kelemahan yang terdapat dalam skim enkripsi ataupun kriptografi yang kita gunakan. Okey, katakan macam asimetrik contohnya. Asimetrik, dia menggunakan dua key. Okey, dia ada dua key, iaitu public key dengan satu lagi private key. Malangnya, untuk asimetrik ni, kelemahan dia tak sesuai digunakan untuk encrypt data yang besar. Okay, jadi dia memang tak sesuai lah gunakan skim enkripsi menggunakan asimetrik. So, untuk data yang besar adalah sesuai menggunakan kaedah enkripsi jenis simetrik. Itu yang kita namakan sebagai cryptanalysis. Walaupun kita ada beberapa skim encryption, tetapi kita kena tengok juga apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. Sebab tu perlunya cryptanalysis. Okey, ini pula adalah terminologi ataupun kita boleh tengok secara gambaran. Secara gambaran di mana bermula dekat sini hello students, okey, dalam bentuk plain text. Plain text ni satu benda yang boleh dibaca. Kemudian dia nak submit kepada data tu kepada kawan dia yang lain. Okey, supaya kawan dia boleh baca apa yang dia hantar tadi. Jadi bila dalam proses penghantaran tu dia tak bolehlah hantar plain text direct terus plain text kan. Dia mesti melalui proses encryption dulu. Okey, ada banyak jenis. Lepas tu hantar kat sini bila dalam proses dia menggunakan medium penghantaran, maka data yang plain text tu setelah dia melalui proses encryption, dia akan berada dalam bentuk text ciphertext, maksudnya scrambled data yang tak boleh dibaca. After that, bila dia dah jumpa penerima dia akan, sebelum dia hantar data yang boleh dibaca tu, dia perlu decrypt dulu. Data yang telah di-encrypt tu perlu di-decrypt dulu supaya dapat dibaca oleh penerima tadi. Okay, ini dia punya itulah terminologi. So, ada tiga jenis encryption yang kita boleh gunakan untuk proses kriptografi semasa komunikasi. Ada tiga. Yang pertama adalah hash encoding, yang kedua adalah symmetric encryption, dan yang ketiga adalah asymmetric encryption. So, untuk hash encoding ni
tugas dia adalah dia menggunakan kaedah matematikal. Okay? Matematikal di mana dia akan bina satu nilai yang berbentuk numerik yang merujuk kepada data itu. Okey, katakan A mungkin dia bagi digit kosong. 1 ke 2, B mungkin dia bagi 9 ke 8. So semua data tu dia bagi dalam bentuk nilai. Nilai yang unik lah dalam bentuk numerik. So dia ada satu cara di mana tujuan dia adalah supaya hash encoding ni supaya attacker tu tak dapat baca lah, tak dapat baca data yang dia dah tukar-tukar tadi dalam bentuk nilai numerik tu. Dan tujuan utama dia juga adalah supaya seseorang tu susahlah nak menukar mesej tersebut sebab tak faham kan daripada ABCD tadi apa semua data tadi ditukar semua dalam bentuk numerik. Jadi orang yang cuba nak attack tu ataupun orang yang berselit, yang melihat data tu bergerak, dia tak dapat nak baca dan agak susah lah untuk dia nak ubah balik data tu ke dalam bentuk yang dibaca sebab dia tak tahu macam mana cara kiraan itu berlaku untuk setiap nilai bagi data tersebut. So ada beberapa jenis jenis algoritma yang menggunakan encryption jenis hash encoding, antaranya ada seperti SHA, MD5 dan juga DES. So yang ni you kena ingatlah, SHA is secure hash algorithm, MD5 adalah message digest file dan satu lagi DES adalah data encryption standard. Okay, so ada 3 di bawah hash encoding. Okay, ini adalah gambaran dia, you boleh tengok dalam nota. Okay, seterusnya kita tengok jenis kriptografi yang kedua adalah symmetric encryption. Yang ni perlukan key, maksudnya perlukan kunci untuk encode dengan decode, untuk encryption dengan decryption. So kedua-dua ni sender dengan receiver mesti mempunyai kunci yang sama. Yang ni biasanya digunakan oleh DES dan juga 3DES. Okay, data encryption standard. Okay, so ini gambaran dia. Seterusnya asimetrik. Kalau simetrik tadi dia perlukan dua-dua kunci yang identical, yang ni pula tak, yang ni dia berbeza. So dia memerlukan dua kunci iaitu public key dengan private key. Di mana public key ni, okay, asimetrik ni pula dia perlukan dua kunci iaitu a private key and a public key. So a public key ni awak boleh agihkan dia ke mana-mana sahaja, dia tak ada halangan. Okay, awak boleh agihkan dia ke mana-mana sahaja dengan siapa-siapa sahaja. Tetapi hanya orang yang mempunyai private key sahaja yang mempunyai authority untuk mendekripkan message yang diterima. Maksudnya public key boleh diagihkan kepada mana-mana lokasi email ke apa-apa peranti, medium komunikasi, tetapi yang hanya boleh decrypt message itu hanyalah penerima yang mempunyai private key. Okey, tetapi tak semestinya private key ni hanya digunakan untuk decrypt saja, dia juga boleh digunakan untuk encrypt message juga. So hanya penerima dan sender, penghantar dan penerima sahaja yang mempunyai private key itu yang mempunyai priority untuk melihat data yang telah di-encrypt ataupun telah di-decrypt. Okay, so contoh yang menggunakan pendekatan jenis asimetrik adalah algoritma jenis RSA, di mana RSA itu adalah reverse Shamir-Edelman. Okay, nanti you boleh google lah, RSA adalah reverse Shamir-Edelman. Itu nama penuh dia. Okay, itu adalah untuk asimetrik.
encryption. Lepas tu ini adalah gambar rajah dia. Di mana kalau awak tengok key yang sama ni, ini dinamakan sebagai symmetric. Yang ni pula menggunakan key yang berbeza, di mana sender dia hantar data. Lepas tu untuk dia encryptkan data tu dia menggunakan public key. So bila data tu di-encrypt dia akan berbentuk ciphertext lah. Kemudian untuk sampai kepada penerima, untuk penerima tu membaca data tersebut, dia akan gunakan private key untuk decrypt balik data tersebut. Jadi akan sampai kepada dia dalam bentuk plain text, akan kembali kepada mesej yang asal. Itu adalah asymmetric. Okey, ini adalah jenis data reka bentuk data. Ini adalah jenis data di mana encryption tu telah direka bentuk lah untuk protect data itu. Okey, kita ada dua tempat ya. Yang pertama adalah at rest data and data in transit. At rest data dengan data in transit. So yang ini sekiranya ada orang lah, ada mana-mana individu atau apa-apalah device ke software yang cuba nak attack data ataupun database yang berada pada data address ni. Jadi encryption tu sangat berguna lah. Tujuan dia adalah supaya data-data itu tidak boleh dibaca. Okay. Terutama sekali bila data tu berada dalam data in transit. So data address ni kita ambil contoh sebagai database. Database tu kan simpan maklumat, dia tak bergerak mana-mana. Tapi jika dia mendapat permintaan daripada orang di luar sana, so sebelum dia sampai dekat data in transit maksudnya, okay, kita ambil contoh lah WhatsApp. WhatsApp kan, so bila saya hantar maklumat tu akan ada dalam satu database. Maklumat tu akan satu database, so dia berada di data address. Okay, lepas tu bila dia nak sampai kepada penerima, okay, data tu mesti di-encrypt terlebih dahulu supaya ini tak boleh dibaca. Supaya orang yang hack tu tak boleh baca apa data tu. Dia boleh hack tapi dia tak tahu data tu tentang apa. Jadi barulah dia boleh dihantar kepada data in transit. Data in transit di mana data tu akan berada sementara dalam mana-mana peranti, mana-mana aplikasi sehinggalah penerima menerima data tersebut. Okay, macam secret key, private key, kalau nombor telefon tu you punya, you dapatlah baca. Kalau nombor telefon tu bukan you punya, mana orang lain dapat baca kan data tersebut. Macam tu lah. So, kena faham lah data address dengan data in transit. Data address adalah di mana tersimpannya data-data tersebut. Data in transit adalah merupakan suatu aplikasi, suatu software whatever lah yang menyimpan data tersebut secara sementara sehinggalah sampai kepada penerima. So, penerima boleh pilih sama ada dia nak delete ke, nak simpan ke data tu, is up to her or him. Okay? So ini adalah beberapa encrypting data yang perlu dia lalui. Okey, yang pertama adalah full disk encryption. Yang ini adalah cara utama untuk protect, untuk jaga semua data yang berada pada hard drive komputer di bahagian address data, macam database tadi, view telefon dan sebagainya. Okay. Dan juga bukan saja dia berada di dalam komputer tu saja, dia juga terletak di external hard drive. Okay. Lepas tu file encryption adalah kaedah untuk encrypt data supaya data tu tak boleh dibaca, dan ini bukan secara automatik bukan secara automatik, dia kena dibuat secara manual. Okay, lepas tu kita ada encrypted web connection. Yang ini biasa kita tengok di mana-mana website. Kalau you jumpa HTTPS tu adalah merupakan website yang telah di-encrypt menggunakan SSL, Secure Socket Layer. Sebab tu dia ada S kat belakang sebab dia menggunakan SSL.
Okay, SSL ataupun satu lagi TLS protocol untuk secure lah, untuk secure website tersebut. Okay, lepas tu encrypted email service dia gunakan SMIME. SMIME adalah Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Yang ni dia bagi public key encryption lah kepada SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Okay, supaya dia membenarkan lah orang hantar dan orang terima message tu dalam in the middle tu adalah message yang di-encrypt. Okay, message yang di-encrypt, bukan message yang saja text message, no. Itu berlaku pada encrypted email service. So, secara encryption ni boleh kita boleh simpulkanlah sebagai dia mempunyai kunci. Okay. Tak kira lah you penerima ke you pantang, mesti ada secret kunci yang kompleks, di mana tapi depends dengan you punya algorithm lah, jenis algorithm yang you pakai dan jenis data yang you hantar. Jadi selagi sender dan receiver tu ada kunci tu, selagi itulah data itu dapat di protect dan kunci itu jugalah yang apa, yang membantu proses encryption dengan decryption itu berlaku. Okay, saya rasa itu saja. Tapi kalau faham lebih ni, kena fahamkanlah pasal encryption dan decryption, terminologi dia juga you kena faham supaya you lebih. Soalan ni bagi topik ni agak menarik dan sangat kerap dikeluarkan dalam final exam. Okay, tak kira lah dalam soalan objektif atau soalan struktur. Kalau soalan struktur biasanya dia sangat minat untuk minta you melukis algorithm macam ni. Okay, macam ni. Saya tak pastilah soalan mana. Kadang-kadang dia akan minta you lukis dalam bentuk simetrik. Kadang-kadang ada minta you buat asimetrik. Kalau macam hash code encoding ni, jarang keluar dalam bentuk lukisan, tapi tak mustahil dia keluar, tapi agak famous dikeluarkan dalam soalan objektif. So, awak kena faham perbezaan antara tiga jenis encryption ini, terutama sekali dari segi lukisan, sebab bila lukis you kena mention satu-satu, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Dekat sini tak apa, saya bagi warna beza-beza kan, tapi bila dalam final, you kena mention. Kalau ini ada plain text, ini ada public key, ini ada kunci yang sama, dua ni, ciphertext atau plain text. Yang ni pula plain text, kena tengok error. Ni sender sebab error dia menuju ke sana. So, kalau sender daripada sini ke sini, dia pakai public key. So, dari sini ke sini, nak sampai ke receiver, dia pakai private key. Okay. Lepas tu, hash function, kena faham semua data tu dia convert dalam bentuk numeric value. Okay, then dia scramble the data. Lepas tu baru dia submit kepada receiver. After that baru dia decrypt balik and then baru dia dapat terima plain text itu. Okay, itu sahaja untuk chapter 2 part 3. Dengan ini saya memaklumkan bahawa kita telah pun tamat untuk chapter 2 bagi subjek Security Basics and IT Professional. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang.